Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamak, saya tak berapa nampak pula muka saya. Sekejap ya. Ah, Baiklah, selamat pagi. Salam pagi Sabtu yang penuh ceria, penuh semangat. Hari ini di Gombak, hujan sangat-sangat keadaan cuaca sangat-sangat menyenangkan. Pagi daripada malam hujan, kemudian pagi tadi pun hujan rintik-rintik dan keadaan cuaca itu sangat menyenangkan. Jadi pagi ni kita penuh semangat untuk sama-sama melukis. Saya harap anda semua pun sama juga bersemangat dengan saya. Alhamdulillah. So, apa khabar semua pada anda yang menonton? Maaf saya terlewat sikit. Terlewat bukan sebab apa, kita nak adjust biar perkakas bahan-bahan dan peralatan kita tu tersedia dengan baik dan sempurna untuk aktiviti kita pagi ini. Baiklah, Alhamdulillah. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada pihak Balai Seni Negara yang menghubungi saya untuk aktiviti dan acara kita pagi ini. Boleh dengar suara saya clear kan? Saya harap anda yang menonton boleh sama-sama like post saya, share dan kongsikan supaya ramai lagi orang dapat tengok, ramai lagi dapat um, memanfaatkan ilmu yang sedikit ni yang saya kongsikan. Sedikit je ilmu tentang akrilik ni. Hari ni kita nak lukis apa? Kena tunggu sampai akhir rancangan ya. Kena tunggu sampai akhir sesi live kita pagi ini. Alhamdulillah. Baiklah, kepada anda semua yang menonton, hello, how are you everyone? Selamat pagi Sabtu to everyone all around Malaysia. Di mana juga anda menonton. Saya Jaja Yusof. Saya seorang pelukis bebas. Saya juga merupakan seorang, macam mana ya nak cakap, guru melukis lah yang menganjurkan bengkel melukis, apa lagi, kelas melukis dengan pelbagai golongan masyarakat. Ada anak-anak autism, ada OKU, ada orang dewasa, ada anak-anak yang dari remaja bermasalah, yang kita panggil remaja bermasalah. Jadi saya melukis dengan semua halayak masyarakat. Dan saya juga ada mengeluarkan juga saya punya produk-produk sendiri, produk Jaja Yusof, dan produk-produk tu saya keluarkan based on lukisan saya lah, karya saya. Dan saya seorang pelukis yang menggunakan image kucing. Sama seperti macam ayah saya menggunakan image gajah, saya Jaja Yusof melukis menggunakan image kucing. Tapi hari ni kita nak lukis apa? Ni yang buat anda semua tertanya-tanya. Saya pun tertanya-tanya apa kan ya? Sebab kadang-kadang pelukis ni dia punya idea tu datang kemudian. Ada pelukis idea dia datang awal, ada pelukis ideanya datang waktu sedang melukis. Jadi sangat teruja lah. Okay. So ada apa-apa soalan ke? Belum lagi. Tengah RM apa ni? Macam mana nak join kelas melukis bagi dewasa? Kelas melukis bagi dewasa selalunya saya macam mana, saya iklankan di Facebook saya. Tapi bukan kelas lah, saya adakan bengkel. Sebab sekarang ni jadual saya sangat padat puan. Mana lagi saya dengan aktiviti melukis di beberapa center. Saya juga sekarang ni sedang merangka silibus untuk satu program TV. Jadi saya kena rangka jadual saya tu sebaiknya. Agak padat kan. Saya pun tak sangka jadi pelukis sepenuh masa ni sebenarnya rupanya kena betul-betul atur jadual tu. Tapi kalau puan follow saya punya Facebook, selalu saya iklankan di Facebook saya berkenaan dengan apa ni, program-program yang saya jalankan. Okey. So baiklah. Hari ni kita nak lukis dengan akrilik. Apa bahan yang perlu kita ada? Bahan yang saya gunakan biasanya ialah canvas. Ini dia seperti canvas besar 19 inci kali 16 inci. Dia berbentuk 4 segi dan teksturnya dia ada tekstur tau. Kalau rasa sebenarnya canvas ni ada pelbagai jenis pelbagai jenis kualiti. Ada kualiti yang rendah, ada kualiti yang tinggi. So beli yang mampu bajet dengan kewangan anda lah. Kalau rasa bajet RM20, beli yang RM20. Kalau rasa bajet lebih sikit untuk keluarkan untuk kita punya
Macam mana? Untuk mengeluarkan bajet yang lebih sikit untuk diri anda sendiri, silakan. So, baik. Dan saiz ni 16 inci kali 16 inci. Saya beli yang dah ready made yang ni. Ada masa-masanya yang saya beli kayu, kita siap pasangkan di rumah. Begitulah. So, selamat pagi Jah. Kejap ni, lukis apa hari ni baru okay. Hai Elinor, hari ni kita hari ni nak lukis apa kena tengok sampai akhir. Saya pun tengah saya pun tengah dalam kepala otak saya tengah fikir apa saya nak lukis ni. Dia macam macam ni. Okay. So bahan yang saya perlukan pertama sekali, bahan yang saya guna hari ini ialah canvas. Kemudian saya ada acrylic. Nah hari ini saya guna warna-warna yang begini saja. Warna-warna favourite saya, biru, ungu, ungu shade of blue, macam tones of biru. Tapi yang penting sekali mesti ada putih dan hitam. Hai semua yang menonton. Putih dan hitam ni antara warna yang penting bila anda melukis acrylic, melukis atas canvas. Sebab putih ni untuk buat tone warna lebih cerah, hitam ini untuk garisan, untuk menampakkan subjek anda itu lebih tebal, ruangnya lebih ada kepentingan lah. Kalau nak cakap pasal akrilik, pasal lukisan ni sangat dalam, tapi saya ceritakan yang bahagian asas sahaja ya untuk hari ni. Kemudian saya gunakan juga span. Hari ni kita kurang hari ni kita kurang gunakan berus, tapi kita gunakan span. Span sini lebih mudah kerana apa? Kerana ia murah, kemudian ia senang untuk saya tunjukkan. Ini kelas tutorial kita yang pertama ya. So hai semua yang menonton. So macam mana tadi? Sekejap. Saya tengok hai saya dah lupa dialog lah. Okay, jadi itulah dia. Kita gunakan span kerana berus kita gunakan nanti, later. So saya tunjukkan salah satu teknik. Teknik melukis akrilik ni ada pelbagai. Tapi untuk hari ini kita gunakan teknik span saja, teknik tekapan atau dabbing teknik yang dipanggil dengan lebih mudah sekali. Nampak aurat pula, saya turunkan sikit. Okay. Dan juga akrilik bahannya mesti ada campuran sedikit dengan air. Seperti kalau kita cakap 50% air, 50% color. Jadi bila warna bancuhan itu sempurna, senang kita nak oleskan di atas canvas. Color jenama apa yang sesuai untuk lukisan akrilik? Okay, untuk saya suka guna jenama Maris. Sebab harga dia mampu milik satu, kemudian teksturnya tu sangat smooth bila kita letak. Dia ada banyak jenama, Reeves, Daler-Rowney, Winsor Newton dan sebagainya. Tetapi setakat yang saya guna daripada kecil lagi, saya memang dengan Maris, brand Maris dengan lembu ni, dia sangat sesuai pada saya. Untuk kanak-kanak pun sesuai, harga dia pun sangat berpatutan kan. Kalau harga dia sangat mampu dimiliki. Salam sejahtera. Assalamualaikum Puan Jaja. Waalaikumsalam. So baiklah, saya dah perkenalkan bahan-bahan. Untuk berus pula, selalu orang tanya saya soalan. Untuk berus apa yang sesuai? Macam ni, berus yang berbentuk 4 segi macam ni. Kebanyakannya sesuai untuk tu dia. Gitu. Sesuai untuk kalau kita nak lukis bahagian macam ni, bahagian background ataupun bahagian yang bersegi macam tu. Kalau berus yang jenis muncungnya bulat ataupun bujur, itu sesuai untuk dapatkan lengkuk yang halus. Begitulah. Sekejap Jadi begitulah, berus ni mengikut kesesuaian masing-masing, bajet juga. Biasanya kalau kita beli berus yang murah, setengah berus yang murah tak semestinya tak berkualiti. Ada berus saya beli harganya RM1 je, tapi saya pakai lama sebab kerana kekemasan garisan yang saya dapat daripada berus tu. Assalamualaikum Jaja, diharapkan anda seluruh keluarga sihat, usia insyaAllah. Alhamdulillah.
di musim-musim COVID ni, ya, kami semua sedang menjaga kesihatan kami, insyaAllah. Terima kasih mendoakan. Boleh info jenama akrilik, boleh info dalam tulisan saya, Ibu Siti Fatimah. Atun, tolong tu reply dalam tulisan tu boleh tak? Dekat komen tu jenama Marys. Sekejap puan ya, saya minta pembantu saya untuk typekan jenamanya ialah Marys Acrylic. Jenama ni boleh senang didapati di kedai-kedai seni lukis lah. Kalau tak, di Shopee online saja pun boleh beli. Beli satu set, beli satu tube. Okay, sekejap ya, saya minum. Okay, kita minum dulu tadi, berhenti minum. Ya, betul. Kita mesti ada moment untuk break. Sebab bercakap-bercakap ni kadang-kadang kena kekeringan kan, kekeringan tekak ni, kita kena ada pause of silence kejap untuk berehat dan minum air dulu. Baiklah. So kita dah ada canvas, kita dah ada acrylic warna, kemudian kita juga ada palette. Palette ni tak semestinya perlu beli palette macam ni. Saya kadang-kadang guna pinggan yang buruk, pinggan yang dah guna, canvas saya yang rosak pun saya gunakan untuk jadikan palette. Mudahan Cik Gajah sihat, dipermudahkan sebab anak saya okey pendengaran Siti Fatimah. InsyaAllah, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Saya juga mendoakan anak puan Siti Fatimah tu dipermudahkan urusannya ya puan ya. Jenama Morris. Bukan Morris, Mary sayang. M-A-R-I-E-S. Steady Jaja. Hai Abang Lu. Sihat ya Abang Lu? Baik. So, kita boleh mula sekarang untuk melukis. Sekarang ni dah macam mana nak tahu timing ya? Sekejap ya, saya nak tahu timing dia. Jadi kita nak tengok timing dulu. Boleh lah. Jenama Marys, thank you. Dia tengah share. Okay. Baik, saya rasa kita dah boleh mulakan melukis. Dan semua dah bersedia untuk menonton Okay. Canvas bersama saya dekat sebelah ni. Saya ada easel, ini saya panggil easel lah. Untuk saya senang lah. Memang kalau melukis sebenarnya saya lebih suka letak atas meja, tapi ada masa-masa saya gunakan easel juga. Boleh nampak tu? Kan nampak ni nampak macam silau sikit akak. Sekejap ya, saya betulkan kedudukan nampak silau pula. Share. Sekejap. Lepas tu baru baca komen. Macam ni lah kita Okay, sekejap ya. Sementara kita mulakan, saya nak betulkan, adjust dulu supaya anda semua senang dapat tengok kejap lagi acara melukis kita. So, bagi saya 1 minit untuk saya perbetulkan, adjust balik kedudukan kamera. Mana tengah hai ni? Ni. Boleh lah. Hai. Ni nampak silau tak ni sekarang? Okay, saya adjust sikit dulu. Nampak. Okay, nampak ni je. Tak nampak okey. Tak apa, nanti saya akan ubah kedudukan. Okay. Still nampak gelap lagi lah. Okey, baik, saya mulakan. Untuk saya sebenarnya aktiviti kali ni saya tak perlu sangat gunakan palette. Saya cuma buka saja akrilik, saya tekan saja saya letak sahaja di atas canvas. Nampak? Cara saya letak pun just letak saja. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tak fikir pun di mana nak letak sebenarnya. Kemudian saya gunakan warna biru. Kali ni saya gunakan warna tone biru, iaitu biru muda ataupun
Orient blue. Orient blue, phthalo blue iaitu biru gelap, biru muda dan satu lagi mungkin saya gunakan ungu. So 3 warna sahaja saya guna. Dan kejap lagi saya campurkan dengan warna putih. Mari kita lihat macam mana hasil dia. Okay, kemudian satu lagi biru warna mungkin ungu. Oh, melimpah tuah. Tapi kalau blue ni pun dah seakan-akan biru. Okey. Bila kita melukis ni, kita rasa, kita feel it. Feel the painting, feel the texture. Kita rasa seronok melukis. Supaya bila lukisan ni terhasil, siap, akan ada satu kepuasan dalam diri kita. Sebab lukisan ni pun seakan-akan terapi juga kan, medium untuk terapi, medium untuk menenangkan diri. Bila kita melukis, kita dah tak fikir masalah atau serabut dalam kepala, kita fikir seronok aja, seronok. Kita fikir nak meluahkan rasa keindahan sesuatu perkara tu di atas kanvas. Macam itulah yang kita harapkan selalunya. Macam saya kadang-kadang kalau melukis 3-4 jam menghabiskan satu kanvas ni, saya memang dah fokus sungguh. Saya dah tak fikir tentang masalah lain. Okay, sekarang saya letak je warna putih, saya letak warna biru. Tadi 4 colour lah saya gunakan. Biru muda, ungu, biru gelap, putih. Kemudian saya basahkan sedikit span tadi dengan air. Kemudian baru saya tekan. Saya dirilah ya, tunjukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bergegar-gegar sikit nampaknya. Boleh lihat warna tu bercampur, sangat cantik. Warna tu bercampur antara satu sama lain, dia jadi sangat indah. Dia punya kombinasi warna tu, dia melekat sangat cantik. Boleh nampak ya, saya letak, boleh nampak sebenarnya kalau daripada, saya pun mau perasan ni, nampak seperti ada macam mana nak cakap, kalau angin tu desiran angin, macam seolah-olah ditiup angin. Okey, dap-dap dengan air span sikit je. Oh, ya betul, melukis dapat menenangkan jiwa dan mindaya, sungguh sangat-sangat. Tapi ada juga orang yang melukis makin serabut mindanya. Subhanallah. Ya. Itu terpulang pada diri kita. Kita kena tarik nafas, banyakkan zikir, banyakkan bertenang waktu melukis. Jangan memfikirkan sangat masalah. Letak lagi bertambah serabut. Kepala otak kita masa melukis ni. Okey, dap-dapkan dengan span. Mak Asimah kata suara tak jelas. Oh ya ke? Suara tak jelas? Saya harap anda yang lain dapat dengar suara saya. Kalau tak dapat dengar, bagi tahu supaya saya dapat kuatkan sikit suara saya. Sebab kadang-kadang bila kita dah pegang barang lukisan ni, kita jadi enjoy sungguh lah. Anda yang melukis sahaja yang dapat merasa feel-nya tu. Okay, dah siap. Tak tahu saya berapa lama sebenarnya. Dah siap sebenarnya. Okey je, tak seria je. Okey. Dah siap satu lukisan sebenarnya. Kalau ikutkan macam ni pun dah jadi satu lukisan dah tuan-tuan dan puan-puan.
Macam nak start balik buat art lama dah tinggalkan. Silakan puan, cantik. Terima kasih. Banyaknya biasa lagi bengkel Johnny bagusnya. Oh, okey. So kalau macam ni dah boleh jadi satu lukisan, tapi saya akan buat detailnya lagi. Sementara saya keringkan yang ini dulu. Yang ni perlu dikeringkan sebab waktu letak lukisan tadi, waktu letak warna tadi, kelihatannya warna tu agak tebal. Jadi ia perlu masa untuk kering. Akrilik ni mudah untuk kering. 5 ke tak sampai 10 minit. 3 ke 5 minit pun boleh kering kalau di atas apa ni? Di atas kipas. Kalau kena dengan kipas kan. Okay, sekejap ya. Sambil-sambil tu saya keringkan dululah. Boleh saya bersembang-sembang dengan anda semua sambil kita tunggu dia kering. Okay, saya rasa sementara kita tunggu lukisan siap, saya tunjukkan satu lagi lah contoh lukisan akrilik yang boleh saya tunjukkan pada anda semua. Nak cuci brush guna air ke minyak tanah atau thinner? Abstract Luqman Nurul Hakim. Ya, Luqman Nurul Hakim, ini kelihatan abstract kan? Nurhaliza binti Muhammad Khalid. Puan Liza, boleh kena air ke? akrilik ni kalau dah kering boleh kena air tak hilang. Cuci berus guna air sahaja, tak ada masalah. Cuci berus guna air sahaja. Kalau oil tu tidak. Tapi sebab akrilik pakai air sahaja boleh. Boleh apply teknik ni kat pelajar sekolah dalam dengar macam teknik celupan dan capan. Ya betul. Saya ajar kanak-kanak tadika je. Nurhaliza nak cuci brush guna Dah air jawab dah. tanah. Dah jawab dah. Jika guna hair dryer okey ke? Ya, saya memang guna hair dryer juga kadang-kadang tapi tak sempat nak pasang kan. Canvas tu jenis apa ya? Boleh kertas untuk akrilik tu boleh. Boleh. Saya ada juga lukisan atas akrilik atas kertas. Sekejap saya bawa beberapa contoh sambil-sambil kita menunggu ia siap. Saya bawa beberapa contoh lukisan saya untuk anda lihat sendiri bagaimana akrilik atas kertas dan akrilik atas canvas ya. Sekejap. Canvas tu canvas apa ya? Banyak soal. Okey. Hai semua. Masih bersama saya lagi ya. Alhamdulillah. Okey. Yang ini di atas kertas. Akrilik yang khas, kertas akrilik yang khas untuk akrilik sahaja. Di atas kertas dia tidak macam mana nak cakap, tak tembus. Dia memang sesuai, yang memang khusus untuk akrilik. Jadi bila anda letak, dia tidak mengalir seperti kertas biasa, dia tidak membasah ataupun lembik kertas biasa sebab dia memang khusus dan sesuai untuk akrilik. Ini salah satu contoh ya. Syamil Zamri. Perhatikan betul-betul lukisan itu seperti sebuah kapal yang dihempas ombak dan banyak lagi kejadian dalam lukisan itu. Ya betul. Kalau nampak kan macam tsunami pun ada, macam peta pun ada. Ya, bila orang tengok Nurhaliza. lain mata lain cerita yang memerhatikan setiap lukisan kan. Macam itulah lukisan. Kadang-kadang kita perhatikan lukisan pelukis. Ada orang mereka membaca lukisan itu sekian. Ada orang mereka membaca lukisan ni dia nampak lain pula ceritanya. Jadi mata kita yang memandang, mata hati kita yang memandang lukisan pengkarya itu sendiri. Bagaimana hanya pelukis tu sajalah yang tahu sebenarnya cerita di sebalik lukisan. Tapi bila kita yang tengok lukisan tu, wow, aku nampak ceritanya begini pada lukisan. Atas kertas guna akrilik jenama apa? Oh, jenama apa sekejap ya. Saya tak ingat jenama dia. Sebab saya pun jarang-jarang guna kertas. Saya suka guna canvas saja.
Soalan cepat. Sekejap. Kejap lagi saya keluarkan, dia ada dalam beg jenama dia. Kejap lagi saya ingatkan diri saya untuk keluarkan ya. Maizi Ramli, tolong tengok sampai habis lah. Ni satu lagi contoh karya saya yang saya buat waktu awal-awal PKP dulu. Ini pun atas canvas. Sebab motif saya kucing, karakter ataupun subjek saya kucing, jadi saya gunakan karakter kucing sebagai cerita pada orang ramai. Ini yang saya buat waktu pameran solo dalam talian saya, tempoh hari lah. Tempoh hari dalam bulan 5 macam tu. Kemudian ini satu lagi contoh lukisan. Ni saiz kecil tapi tebal sikit kayunya berbanding dengan kanvas yang tadi. Kucing tengah senyum je. Kalau tengok, perhatikan mata dia, mata dia berbentuk ikan kan. Maaf bertanya, paper apa ya? Nahaliza. Oh, okey. Paper akrilik pun sekejap. Kejap lagi saya keluarkan dia punya tu sebab saya dah penat nak ulang. Saya malah nak ulang. Kejap lagi saya minta asisten saya tolong ambilkan. Tolong ambil tu kat mana? Kat dalam beg hitam. Teruskan usaha Muni ini untuk beri info kepada masyarakat mengenai keajaiban sini. InsyaAllah. Tu dalam atas tu lah. Okey, ni pun salah satu lagi. Ni yang selalu, kalau lukisan ni antara lukisan yang selalu saya bawa kalau saya pergi melukis di dengan remaja-remaja bermasalah ke ataupun di center-center sekolah tenas bakti ke apa, saya akan bawa ni supaya memberi motivasi dan memberi perangsang semangat untuk anak-anak remaja kita supaya dalam lukisan pun mereka boleh meluahkan intipati mereka sendiri, insyaAllah. Itulah. So ini adalah satu lukisan. Saiznya agak besar daripada ini. Tapi orang ramai suka juga lukisan-lukisan macam ni sebab dia ada quotes. Kita boleh buat tulisan pendek, puisi dalam lukisan kita. So begitulah. Okay, jenama apa untuk kertas tadi ialah kemek-kemek tudung saya dihempas oleh angin kipas ini. Jenama Mori, MORI. Dia ada banyak jenama tapi yang ni saya dapatkan di Westa, kedai seni lukis. Jenama Mori, khas untuk lukisan akrilik. Baik, kita tengok. Okey, dia belum sepenuhnya kering. Tapi ada bahagian yang mungkin dah kering lah. Baik, sekarang ni saya nak buat dia punya sekarang. Masa kita banyak lagi sebenarnya. Saya gunakan warna hitam untuk lukis kucing pula. Sebab bila tuan-tuan dan puan-puan nak tengok lukisan saya ada kucing, so marilah kita menusuk untuk buat subjek seterusnya iaitu kucing. Mana saya nak letakkan begini. Untuk komposisi ini ialah peletakan subjek. Di mana kita nak letak kat bahagian sini ke, sebenarnya mata kita memandang, bila kita pandang satu subjek dalam lukisan, sebaiknya adalah buat di tengah-tengah, atau kalau kita buat di bahagian tepi kiri atau kanan, pastikan ada ruang tersebut diseimbangkan. Maknanya jangan dibiarkan kosong. Tiba-tiba kita letak kat sini bunga seketul, sini dah kosong. Jadi seolah-olah macam ruang sini yang padat tapi ruang lain tidak terisi. Jadi dia tak seimbang, tak balance. So pastikan komposisinya pun. Nahaliza, boleh info macam mana nak buat pameran solo? Syaratnya bagaimana? Mesti ada karya yang banyak ke? Sekejap ya. Banyaklah soalannya. Jadi kita seimbangkan lah. Okey, pakai berus apa? Saya pakai berus biasa-biasa je, Luqman Al Hakim. Kadang-kadang saya tak pakai berus, saya pakai span.
Dulu masa bengkel art di BSM, mereka beri jenis kertas begitu. Alhamdulillah. Cara kita cari span dan apply kat warna akan bagi kesan yang berlainan. Dalam kes ni, span ibarat brush dan mata pen atau pensel. Sekejap. Cara kita cari span dan apply kat warna akan bagi kesan. Ya, betul. Cara kita apply tu kan, kadang-kadang kita menggores span tu, kita digoreskan macam tu. Keputusan dia ataupun the result is different. Kalau kita tepek-tepekkan, dab-dabkan dia akan jadi lebih menarik sebenarnya. Dia akan ada macam seolah-olah macam mana nak cakap ya? Seolah-olah ada pergerakan kat situ. Pergerakan yang terhasil daripada inilah daripada bentuk badan span ni, daripada span ni sendiri. Sangat cantik. Saya suka melihat betapa halusnya, betapa detailingnya kalau pakai span. Dia nama Mori berasas paper. Ya, saya. Dia nama Mori. Nurhaliza. Ya, Puan Nurhaliza, dia nama Mori untuk kertas tu. Depth tu lebih better. Ya, betul. Macam mana? Dulu masa bengkel art di BSBN, mereka beri kertas jenis begitu ke? Sekejap. Sambil-sambil saya tu, kalau ada soalan apa-apa teruskanlah bertanya saya. Nurhaliza, bawah sekali. Sekejap, saya tengok lain lah. Cik Atun. Dah tengok lah. Dah. Dia lambat sikit keluar. Dia beza kalau kita di handphone dan di laptop, macam lambat sikit keluar soalan-soalan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, saya rasa kita dah mulakan subjek lah. Apa yang saya nak lukis di tengah-tengahnya ialah Let semua. thank you dulu. Depth tu lebih better. Maizir Ramli. Depth itu lebih better. Saya rasa depth lebih better. Sebenarnya yang paling penting sekali is you cuba buat. Beli kertas biasa dulu, beli kertas dulu walaupun kertas tu terpulang ikut bajet sendiri. Cuba ambil dan cuba buat. Kerana practice makes perfect. Saya sendiri pun masih tersasul nak cakap. Practice makes perfect. So saya sendiri pun masih lagi melatih diri saya untuk melukis supaya lagi banyak kita buat, lagi banyak skill kita tu lagi lebih mantap. Tak apa, teruskan teruja. Ya, sama-sama kita teruja. Dan ada sebenarnya Puan Liza yang hantar anak ke kelas tapi end up mereka sendiri yang melukis. Kembali melukis. Sebab seronoknya melukis ni. Melukis ni kalau ditinggalkan terus, lama-lama akan hilang begitu saja kan. Macam saya dah biasa. Jadi kata, saya dah biasa melukis. Jadi Comel ni bulat. bulat tu pun comel kata Atun. Bantu saya sebelah ni. Puan Jaja guna kiri. Memang orang sini ramai guna kat tangan kiri. Tak, saya tangan kanan sebenarnya. Saya tangan kanan. Ni belah kanan, ni belah kiri. Dia macam mirroring tau dekat dalam Facebook ni Puan Liza. Dia nampak macam saya sedang guna tangan kiri. Tapi sebenarnya saya tangan kanan. Saya tangan kanan. Saya gunakan tangan kanan. Tangan kiri saya gunakan sesekali. Kak boleh dua-dua. Saya boleh dua-dua. Cik Atun. Hebatnya. Facebook sendiri tak share ni. Facebook saya sendiri. Saya. Oh, share ke mana? Nantilah kita edit.
Kucing ni kita letak ekor dia kat atas. Sebab kucing kalau excited, ekor dia dekat atas. Okay, agak dah nampak dah subjek ni. Cuma bila ada warna yang tak berapa kering kat situ jadi nampak. Saya pakai tangan kiri. Okay, ini saya panggil lukisan bayang ataupun lukisan siluet. Lukisan siluet ni dia tak detailing, dia nampak macam bayang-bayang. Jadi Allahu Akbar. Ada gaya tersendiri macam anak saya Siti Fatimah. kenapa ramai orang kidal pandai lukis? Saya bukan kidal. Nurhaliza. Saya dah cakap tadi, saya tak kidal pun. Kenapa ramai orang kidal pandai lukis? Saya tangan kanan, sebenarnya ini mirroring. Boleh datang sini ke studio saya, kita bersalam dengan tangan kanan ni. Ya, saya. Lepas tu ke kanan sikit tak nampak. Canvas tu ke kanan sikit. Okey, ke sini sikit ya. Baru nampak. Anwar Ahmad. Boleh tengah sikit, Yes, nampak ni, separuh dia je nampak. lukisan. Okay, saya ke sini sikit. Tahu tu. Kulit ni dia tahu. Sopan lah sikit kak. Daripada ha. Kucing best ni dah nampak. Nurhaliza komen Kelakar. So saya tambahkan sikit. Biasanya ni saya hitamkan lah. Kita pakai brus besar untuk kawasan sini. Jelas tak suara? Jelas tak suara? Dengar kan suara? Ha? Suara dengar. Luqman Hakim. Kenapa ambil subjek kucing? Sebab saya suka. Saya suka kucing. Terima kasih Luqman ditanya saya soalan tu. Saya selalu ditanya soalan tu, tapi awak pun bertanyakan. Saya suka soalan. Saya suka bila orang tanya saya soalan tu. Saya suka kucing. Saya dulu seorang je anak perempuan. Okay, saya 3 beradik. Saya seorang perempuan. Jadi life saya banyak dengan kucing. Kucing ni saya buat macam adik-beradik sendirilah. Jadi semakin saya besar, saya explore banyak subjek saya. Semakin saya besar, saya explore banyak subjek. Saya lukis rumah, saya lukis pemandangan, bunga dan sebagainya. So, bila saya tengok ayah saya berjaya dengan subjek gajah dia, buat pengetahuan semua, ayah saya Yusof Gajah, seorang pelukis ternama di Malaysia. Gajah, saya pun rasa why not saya meneruskan dengan benda yang saya suka. Tuan-tuan dan puan, saya tambah di bahagian kiri kanan dia. Tambah sedikit. Saya pakai berus-berus halus, berus-berus kecil untuk buat lingkaran-lingkarannya. Mini Musa. Oh, Puan
Puan Yaya anak Cik Yusuf Jaya. Dia saya jajak anak-anak ni. Itu ayah saya, Puan Cik Mimi Musa. Mimi Musa. Ya saya. Yaya pun boleh. Kalau orang Scandinavian ke mana, kadang-kadang dia orang panggil J tu macam Y juga. Tapi bukan Yaya, saya Jaja. Hebat ayah Puan Faizalah, insyaAllah. Okay, saya tambahkan detailing dia bahagian kiri kanan. Hebat, ayah pun ke salam. Nurhaliza. Betul. Tekan like. Okay. So nampak detailing dekat bahagian kiri dan kanan. Ada, saya dekatkan sikit. Maaf typo. Okay. Dan sekarang apa yang saya buat ialah saya tambahkan pula satu lagi teknik detailing, hanya menggunakan cotton bud, kutik kapas saja. Campurkan sedikit air macam biasa, air sedikit, kemudian saya oleskan dengan warna tadi, kemudian saya cuma adjustkan aja titik-titik tersebut. Ibnu Azmi, lighting kurang jelas, akan datang mungkin boleh pertimbangkan untuk beli ring light yang biasa orang guna untuk buat light bundle tu. Okey, saya pakai rim light yang lain tapi suami saya sengitkan. Tim member kami sengitkan supaya dapat adjust. Sekejap. Sini okey tak dah saya ni? Sekejap ya. Okey. Kita pakai rim light yang lain lah tuan. InsyaAllah. Terima kasih atas komennya. Sana meja satu. Kat sana. Okey, sekejap ya. Okey, minta maaf. Okey, sekarang ni dah nampak subjek ni kucing di bahagian belakangnya dekat situ. Kemudian apa yang saya suka taruh ialah saya suka buat macam smoky effect. Cik, macam makeup lah smoky effect. Clear atau tak clear? Ada masa lagi 6 minit rupanya. Smoky effect ni seolah-olah ada kampus. Saja je sini macam untuk tambahan lah. Saya pakai jari je. Pakai jari pun boleh. So, untuk ni tak banyak lah, sikit-sikit saja. Sebenarnya dah siap dah lukisan ni, dah jadi satu lukisan pun. Sebab ada subjek, ada sedikit detailing di tepi, kemudian dah kalau kita framekan pun dah cantik. Nak dijual pun kalau saya, harga saya yang biasa saya jual untuk saiz begini antara 4 ke 500. 400, 300 setengah ke 500 lah. Kadang-kadang untuk kolektor nak beli harganya berkurangan sebab memang harga biasa.
saya detailingkan sedikit. Ada smoky effect. Ada macam smoky lah, asap lah sikit-sikit lah. Seolah-olah just untuk nampakkan keadaan ke arah subjek tu. Macam tu. Nampak apa pun. So, itulah. Saya pun nak tambah-tambah sikit lagi. Okey, dah siap. Siap satu lukisan. Alhamdulillah. Boleh nampak tuan-tuan dan puan-puan? Oh ya, nak pergi kenal Syurga. Saya kenal dia, tak kenal saya. Ha gurau. Ya Tuan Anwar. Tu biasa saya dapat macam tu. Okey. Okey, dah siap satu lukisan. Lukisan yang bolehlah cakap abstrak, tapi kalau saya sebut dia sebagai elemen intuitif dan ada sedikit sedikit campuran elemen naif di situ, sebab dia macam illustrated naif. Dia macam naif. Kucing ni nampak macam lukisan yang dilukis oleh kanak-kanak, tapi nampak juga macam ilustrasi. Kemudian di belakangnya tu saya panggil intuitif, iaitu intuitif ni salah satu gaya zaman sekarang. Christina Kwan. Kucing tu tak ada mata. Okey, clear. Sekejap ya, sebelum saya jawab Puan Christina, Cik Christina, saya jawab sekejap. Intuitif ni ialah salah satu corak lukisan yang with soul and heart. Kita melukis menggunakan sepenuh hati kita, menggunakan perasaan, mencurahkan sepenuh hati pada kanvas ni. Tak ada masalah kalau kucing saya tak ada mata, sebab ini lukisan bayang-bayang. Dan dia lukisan, kita tak perlu nak ikut original. Kalau original, baik saya ambil gambar, saya framekan saja. Kalau nak betul-betul macam yang asli lah. Tapi sebetulnya lukisan apa sahaja yang kita lukis itu adalah luahan intipati diri kita sendiri sebagai pelukis. Kita nak ia jadi macam mana, kita nak cerita itu disampaikan macam mana, itu semua terpulang kepada diri kita sendiri. Hanya kita yang tahu, dan kita pun kena memberitahunya secara jujur lah kadang-kadang pada semua orang melalui lukisan ni. Pilih warna-warna yang cantik, warna-warna yang indah. Oh, dah kedengaran bunyi. Acrylic brand apa ya? Oh, brand Mary's. Tadi saya ada tulis ke atas, boleh scroll. Okay, ada beberapa, tinggal 4 minit lagi. Sekejap, saya berhenti sekejap. Okay, minta maaf anda semua. So begitulah. Intuitif menarik. Intuitif. Nanti saya typekan ya, intuitive painting. Jaja atau Oya? Jaja lah. Itu soalan ke apa? So siap satu lukisan. Terima kasih semua yang menonton hari ini. Lukisan akrilik ini tidaklah sebenarnya sesukar yang digambarkan, dan tidaklah satu cara yang macam, tak adalah satu sesusah mana sekalipun kan. Yang penting kita nak buat, nak si budaya, tak nak si budaya. Betul, anak saya Siti melukis pun begitu, lukis orang mata, satu sebelah tak ada mata. Terpulang pada kita bagaimana kita nak orang melihat. Tapi yang menghayati, yang menikmati lukisan tu diri kita sendiri. Kita yang meluahkannya secara jujur. Orang boleh komen macam-macam komen, tapi kita perlu ada
apa ni, perlu ada rasa semangat lah untuk buat untuk diri kita sendiri. Aku melukis untuk apa? Melukis untuk terapi minda aku, untuk mengembangkan bakat aku, melukis untuk mencari rezeki dan segala macam. Canvas beli dekat mana murah sis? Oh, saya beli banyak di Setapak. Di Setapak ada satu kedai canvas, kedai yang jual canvas sahaja. Boleh DM saya, PM saya lah. Saya nak cerita kedai ni pun, saya pun tak tahu nama kedai. Saya pergi dengan mak saya. Sangat menarik. Alhamdulillah, insya-Allah. Sebab semua orang boleh melukis. Macam masak, semua orang boleh masak. Semua orang boleh menyanyi. Tapi orang yang betul-betul nak berjaya itu, dia akan cari ilmu yang lebih lagi, akan gali ilmu yang lebih lagi untuk meningkatkan potensi diri dia kan. Jadi itu yang saya harapkan kepada anda semua. So terima kasih. Ini sesi kita yang pertama bersama Balai Seni Lukis Negara. Terima kasih sangat-sangat pihak Balai Seni Lukis Negara kerana kerjasama ini. Saya betul-betul syukurlah. Kerana dengan lapangan ini memudahkan orang lain juga, masyarakat lain juga untuk sama-sama dapat ilmu, berkongsi ilmu, memanfaatkan ilmu yang ada. Dan sesi kedua kita insya-Allah pada bulan 12 nanti. Itu pastikan anda semua pun dapat menonton saya juga kali kedua bulan 12 nanti. Apa yang kita nak lukis, lukisan apa yang kita nak buat, teknik apa yang kita nak guna, warna jenis apa pula kita nak guna. Semoga berjaya sis. Thank you. I enjoy watching. You're welcome Christina. Terima kasih Mimi Musa. Pada saya sangat menarik. You all the best. Saya ada anak OKU. InsyaAllah saya akan jadikan inspirasi you untuk lebih ke hadapan. Ya, kita banyak usaha. Assalamualaikum. Syamsul Riza. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Saya pun ada anak OKU. Autism 8 tahun. Jadi hidup kita ini kadang-kadang ada challenge yang Allah bagi. Kita ada anugerah yang hebat. Kita ada bakat. Kalau pun ada bakat melukis, turunkan pada anak dari segi yang berbeza. So, I enjoy with you. Thank you so much. Saya harapkan anda semua dipermudahkan segala urusan hari ini. Selamat hari Sabtu. Sama-sama kita memanfaatkan apa ilmu kecil yang saya bagi ni. Dan terima kasih menonton saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.